Kita tahu bahawa anjing K9 ni adalah salah satu daripada aset yang mungkin boleh digerakkan. Ada kata kalau misi mencari dan juga menyelamat itu memasuki ke hari-hari yang lebih lah daripada mungkin lebih daripada 5-6 hari kot kan. Dan kita ingin membawa perhatian anda sebab melihat situasi ini, tragedi yang memang sangat menyayat hati, pasti juga menyentuh perasaan dan juga kesungguhan wira merah kita untuk meneruskan search and rescue operasi itu sepanjang 9 hari tersebut. Dan kita akan terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Kami perkenalkan Tuan Mustaqim Raymond, penguasa kanan bomba 2, dan Tuan Juyana Elias Azlam Musa, penolong kanan penguasa bomba daripada JBPM Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi meluangkan masa. Saya pasti ini satu perkongsian yang dinanti-nantikan oleh para penonton kita di rumah kan. Dan mungkin kita mulakan dululah. Mungkin kita mulakan dulu dengan mungkin sedikit sudut taktikalnya permulaannya itu. Itulah mungkin ya ramai juga di antara kita yang ingin mengetahui kan bagaimana agaknya bila pertama kali dapat laporan ya dan selepas itu turun ke lokasi, apa mungkin expectation yang boleh mungkin digambarkan bersama penonton pada hari ini. Silakan. Mungkin boleh dimulakan dengan Cik Mustaqim. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana sudi menjemput JBPM untuk berkongsi cerita mengenai kejadian kes tanah runtuh yang berlaku pada 16 Disember yang lalu lah. Alright. Okay, jadi bercerita pada permulaan cerita ni, pihak jabatan menerima panggilan ni pada jam 2.24 pagi. Okay, dan pusat gerakan telah menghantar pasukan daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu dan juga Balai Bantuan Berhampiran, iaitu daripada Balai Bomba dan Penyelamat Genting Highland. Okey. Jadi stabilnya mereka di lokasi, dimaklumkan mereka telah berjaya mengeluarkan seramai 38 orang yang masih hidup dan terperangkap di dalam. Mereka bawa keluarlah. Okay. Tidak lama selepas itu kami tiba di lokasi dan terus masuk ke dalam dan bertemu dengan 2 anggota yang sedang membawa 2 orang bangsa yang terperangkap dalam sebuah kereta. Okey. Seorang anak dan seorang ibu. Alright. Jadi kami masuk terus ke lokasi yang dinyatakan oleh mereka dan memberikan kepada 2 tugaslah. Satu tugas untuk teruskan penyelamatan mana-mana mangsa yang dapat dilihat secara fizikal. Okey. Dan satu pasukan lagi ditugaskan untuk membuat penilaian mengenai keselamatan. Okey. Keselamatan dari segi runtuhan tanah. Dan satu lagi adalah escape route. Okay, escape route ni untuk dua tujuan lah. Satu, escape route untuk mangsa yang selamat dibawa keluar dan juga escape route untuk pasukan penyelamat apabila berlakunya secondary collapse. Alright. Kita pasti satu saat yang cukup getir ya, bukan sahaja kita minda dan juga fokus terhadap memastikan operasi menyelamatkan itu berjalan lancar, tetapi juga keselamatan anggota keselamatan. Bagi Tuan Juyana sendiri, yang kita difahamkan telah menjumpai 19 mayat mangsa dan juga mangsa yang terakhir. Bagaimanakah pengalaman ini untuk Tuan Juyana sendiri? Pada sudut, bukan saja ketangkasan, kita nak mengejar masa dengan teamwork dan juga banyak cabaran di lokasi ground zero itu. Mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada pendekatan awal, setelah menerima maklumat daripada Pusat Gerakan Operasi yang memaklumkan ada kejadian tanah runtuh di Batang Kali, saya pada mulanya macam adakah benar jumlah masa yang ramai dalam pergerakan perjalanan itu. Dan sebabnya selama saya bertugas, saya tidak mengalami jumlah yang ramai mangsa yang terlibat dalam runtuhan dan juga masa yang meninggal. Itu yang membuatkan tanda tanya pada peringkat awal lah. Setelah sampai di tempat kejadian, melihat ada masa hidup dan mendapat sedikit sebanyak maklumat yang menyatakan memang sah jumlah yang ramai berada di dalam dan tidak mengetahui berapa jumlah sebenar yang meninggal dan terlibat dalam tanah runtuhan. Dan selepas itu masuk bersama Tuan Mustaqim di lokasi kejadian. Di situlah kita membuat strategi peringkat awal di mana membuat size up. Tuan Mustaqim membuat size up keseluruhan dari segi keselamatan dan juga jalan keluar serta teknik penyelamatan yang paling pantas untuk mengeluarkan mangsa yang kritikal dan sebagainya. Dan saya juga diberi pendekatan yang lebih adalah untuk membuat penyelamatan yang segera sambil melihat keadaan keselamatan juga. Pada masa itu saya melihat permulaannya adalah
fokus kepada mangsa yang hidup, di mana dia tertimbus pada peringkat paras pinggang di dalam tanah dan masih hidup agak kritikal. Dan terus kita buat penyelamatan untuk mengeluarkan mangsa dalam timuran tanah situ. Dan sambil itu juga ada lagi 2-3 petugas atau anggota yang diarahkan untuk mencari sekitar dengan pandangan yang terhad mengikut cahaya lampu, kerana pada masa itu masih gelap lah. Yeah. Dan menjumpai satu lagi perempuan dewasa yang kritikal juga pada masa itu, dan dengan tindakan pantas saya arahkan anggota untuk membuat penyelamatan dan terus keluarkan mangsa itu daripada tempat kejadian kerana amat kritikal, dan didapat maklum mangsa itu tidak sempat sampai ke hospital. Jadi saya telah cuba sedaya upaya untuk mengatasi masalah supaya mangsa diselamatkan dengan segera. Dan seterusnya mangsa-mangsa yang lain dikumpulkan satu tempat mengikut panca indera mata, pendengaran dan juga penglihatan yang terhad pada masa yang sama, dikumpulkan satu tempat lah untuk mengenal pasti berapa jumlah mangsa yang sebenarnya berlaku di Hilltop pada masa itu peringkat penyelamat sampai. Dan kita mencuba untuk mengenal pasti lokasi yang berlaku. Setelah melihat cuaca yang agak terang dan melihat pandangan yang agak jauh, keseluruhan pada anggaran lebih kurang pukul 7, matahari dah mula menyinar. Itu yang menampakkan keseluruhan, dan setelah itu kita buat kajian jumlah runtuhan, keadaan tanah yang banyak menimpa dan keluasan runtuhan dan pergerakan kelajuan tanah yang boleh dianggarkan untuk membuat penyelamatan seterusnya. Jadi banyak faktor yang mungkin boleh diambil kira kan dalam usaha mencari dan juga menyelamat. Kita kena lihat dalam keadaan cuaca, kena lihat juga pergerakan tanah dan sebagainya. Tapi seperti mana kita tahu bahawa operasi mencari dan juga menyelamat jalankan SCR ni selama 9 hari kan. Jadi kita sebagai orang luar mungkin kita tidak tahu misi untuk mencari mangsa yang masih lagi hidup, mangsa yang masih lagi hidup tu agaknya perlu dibuat hari yang keberapa. Contohnya hari pertama sampai hari ketiga berkemungkinan masih lagi ada peluang untuk kita menemui mangsa-mangsa yang masih berjauh ke, ataupun kita dah mungkin boleh letakkan sasaran. Okey, hari yang kelima mungkin tak ada harapan, jadi kita terpaksa menukar strategi untuk memanggil unit K9 dan sebagainya. Jadi bagaimana tempoh-tempoh hari tersebut, Tuan? Okey, terima kasih Pak Fadli. Okey, baik. Dari segi tempoh mereka ni masih bernyawa ataupun tidak, itu di luar kita punya bidang kuasa. Ada banyak faktor-faktor, mungkin dia orang ada ruang udara dalam sebagainya. So misi kita adalah cari dan menjumpai mereka saja. So tidak kira hari ke berapa, kita akan cuba bawa keluar mereka secepat mungkin. Okay. Jadi melalui strategi taktikal yang kita buat, berdasarkan map lokasi yang sedia ada dan keadaan runtuhan sedia ada tu, kita boleh anggarkan di mana lokasi mereka ni dibawa oleh runtuhan tersebut. Kita boleh anggarlah. Kita boleh anggar di kawasan sekian dan kita pecahkan kepada 3 sektor yang kita tahu selama ni ada 3 sektor A, B dan C. So kita deploy pasukan bantuan yang tiba pada hari yang pertama tu jugalah. So pada hari pertama tu saja dianggarkan seramai hampir 200 pasukan penyelamat di dalam yang kita bagi pada 3 sektor. Okey. Jadi taktikal pencarian ni di peringkat pertama ni adalah ST search kita panggil, ataupun primary search. Berdasarkan panca indera sedia ada, penglihatan, panggilan, bau melalui K9 lah. Okey. Tuan, bila Tuan sebutkan tadi kan 200 anggota penyelamat yang berada di lokasi dan zon-zon yang berbeza. Kita sedia maklum bukan saja warga media tetapi keseluruhan rakyat Malaysia, kawasan itu sangat mencabar. Ada potensi untuk ada second wave, tanah runtuh dan sebagainya. Pada ketika itu, saya pasti setiap anggota pun ada rasa, yalah, kita menjalankan tugas, tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Tapi perasaan risau, takut ataupun keletihan. Betul. Bagaimana Tuan berdua menaikkan moral keseluruhan pasukan yang ada di lokasi berhari-hari dan supaya mereka tak patah semangat dan terus ada harapan yang ada yang dapat kita jumpa pada hari ini. Macam mana nak masukkan dalam jiwa tu? Sebenarnya bagi seorang anggota penyelamat tidak ada rasa tewas di perjuangan. Tidak ada rasa tidak tewas. Ada rasa tewas sebab dalam naluri kita sendiri ada semangat berkobar-kobar untuk memastikan mangsa dikeluarkan dengan cepat dan terutama supaya
dapat menyelamatkan mangsa yang masih bernyawa. Seperti mana soalan Fazli tadi, di mana kita telah fokus kepada kemungkinan mangsa berada di dalam kereta yang tertimbus, yang kemungkinan besar akan hidup untuk peluang yang cerah. Jadi itu adalah taktika-taktika kita untuk buat pencarian dan mengenal pasti parking, tempat kereta, parkir dan sebagainya, untuk mengatasi supaya penantian pihak keluarga dan juga rakyat Malaysia ni menampakkan perjuangan kita ataupun pencarian kita berjaya. Kita nak tahulah juga mungkin antara kita sebagai orang luar mungkin kita tak dapat perasaan itu kan apabila berada di lokasi sebenar kan, dengan selutnya kan, dengan keadaan hujan dan sebagainya. Apa mungkin antara cabaran yang paling getir yang mungkin kita tidak mengetahui ketika berada di sana dalam misi mencari dan juga menyelamat? Okey, baik. Antara cabaran-cabaran dia, pertama sekali proses untuk mengeluarkan bangsa tu agak sukar di peringkat permulaan, di mana terdapat runtuhan tanah yang agak tebal sekitar 17 kaki ketebalan tanah tu. Jadi kita terpaksa menggunakan excavator untuk membuat penggalian lah. Jadi selain daripada itu terdapat satu aliran anak sungai di bahagian tengah kawasan runtuhan, yang mana ujung sungai itu adalah di kawasan penggalian kita di peringkat permulaan. Jadi keadaan menjadi lecah, becah, dan excavator pun ada yang hampir tenggelam dan sebagainya. Dan dia turut menjekarkan pasukan penyelamat untuk masuk. Ada yang tenggelam separuh badan, ada yang separuh sampai ke paruh dada. Kan? Jadi itu antara cabaran-cabaran dia. Dan tapi alhamdulillah kita daripada mesyuarat dan perbincangan kita buat dari masa ke semasa, kita berjaya atasi dengan kita divert sungai ke tepi dan kita buat satu jalan baru. Jadi benda-benda tu walaupun cabaran tapi kita sentiasa atasi dari masa ke semasa. Adaptasi taktikal dan strategi itu kena sentiasa ada di lokasi itu ya. Tuan Juliana, kita nak menyentuh sedikit tentang perasaan Tuan sendiri. Kita difahamkan Tuan ni juga seorang bapa. Ya, kita juga ada anak kecil. Dan bila sampainya detik ataupun momen yang Tuan sendiri menjumpai mayat mangsa terakhir seorang anak kecil, bagaimana perasaan ketika itu? Sebetulnya yang tragis lagi adalah pada peringkat awal ibu bersama ayah dan anak kecil yang sebelum ada yang kecil baby dalam satu kemah. Yang peringkat awal saya jumpa di sektor C. Itu paling menyayat hati bagi saya kerana itu. Dalam pelukan ibu dalam satu kemah. Dan seterusnya saya menjumpai satu keluarga dalam satu kemah yang 4 orang dalam sektor C juga. Itu bersama dalam situasi yang menampakkan satu keluarga dan tidak ketinggalan pada peringkat awal yang dinantikan oleh semua, terutama daripada keluarga mangsa yang last yang masih tidak dijumpai peringkat akhir itu. Itu amat pada diri saya, memanglah kalau kita merasakan kesedihan kita tidak dapat melakukan kerja dengan baik. Tapi benda ini semua perasaan ini perlu diketepikan. Tapi paling tidak kita naluri ataupun manusia biasa tetap akan terasa apabila penghujung ataupun perakhiran setelah menjalani tugas dengan baik. Okey, jadi kita pun tidak semua orang sebenarnya yang boleh berada di situasi berkenaan, okey, dan kita harus respect juga anggota penyelamat yang berada dekat sana. Mungkin boleh kongsikan juga dalam proses untuk kita nak mencari mayat-mayat itu dengan bantuan daripada anjing K9 itu kan. Bagaimana agaknya sign ataupun isyarat yang boleh ditunjukkan kepada kami untuk kami fahamlah anjing itu berupaya untuk membantu untuk mengesan mayat-mayat yang dijumpai. Mungkin sesiapa boleh ceritakan. Sebenarnya pada peringkat awal strategi taktikal ini kita membuat pelbagai dia punya strategi lah. Dari untuk menyentuh peringkat penggunaan anjing, sebenarnya pada peringkat awal sebelah pagi kita akan bagi searching area by anjing dengan street line serta juga dengan tim penyelamat untuk melihat dengan panca indera dan sebagainya dengan bau dikesan oleh anjing setiap terperinci dari segi permulaan runtuhan sampai ke perakhiran runtuhan. Jadi runtuhan itu berlaku menampakkan dua haluan yang ketara, satu arah ke C dan satu arah ke A, lurah yang ke bawah ke kolam ikan di hilltop. Jadi pencarian seterusnya dibuat setelah dengan pengorekan tanah, pengasingan tanah runtuhan peringkat awal yang tertinggi, kita tipiskan supaya anjing dapat mengesam bau-bau yang
mungkin dikenal pasti di tempat-tempat yang kita strategik untuk penumpang mangsa seterusnya lah. Apa yang kita boleh cakap di sini kalau dikatakan benda tu tentang taktikal strategi, memang pelbagai yang dilakukan oleh wira-mira kita, tapi kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada Tuan Mustaqim, Tuan Juliana dan keseluruhan anggota keselamatan yang berada di lokasi itu kerana kental ya tolak tepi emosi menjalankan tugas dan memberikan kita berita hari demi hari. Dan Tuan Mustaqim sendiri kalau nak berikan satu pesanan, ucapan untuk setiap anggota keselamatan yang berada di Batang Kali dalam tragedi ini bertungkus lumus, apakah kata-kata semangat dan mungkin ucapan terima kasih kepada mereka yang menonton ketika ini, Tuan? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali kepada semua pasukan penyelamat yang terlibat di operasi Batang Kali. Kita perlu sedar setiap operasi penyelamatan yang kita buat, setiap banyak kita jumpa, sebenarnya tersirat satu pengharapan daripada keluarga mangsa itu sendiri. Ya. Harapan supaya waris mereka dapat dijumpai. Okay. Jadi itu yang menyebabkan semangat pasukan penyelamat ini sentiasa berkobar-kobar walaupun dah 9 hari berada di sana. Ada yang tak balik, kan? Okay. Ada juga yang bila kita tak benarkan masuk rasa kecewa sebab dia bersemangat untuk masuk. Okay. Jadi itu menunjukkan semangat mereka yang sangat berkobar-kobar untuk menyelamatkan masa-masa ini. Tapi di akhir kata saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pasukan daripada agensi selain yang terlibat, baik daripada kerajaan maupun NGO, kerana menunjukkan satu kerjasama yang pada saya amat baik sepanjang saya bertugas ni. Okay? Multi agency punya cooperation. Okay. Terima kasih banyak, tahniah dan syabas kepada semualah. Okay. Tuan Juliana, bagaimana? Saya pun merasakan amat bangga dengan tim penyelamat yang ada kerana menunjukkan semangat yang kental. Dan ada viral menyatakan bomba pengecut. Sebenarnya bukan bomba pengecut untuk masuk, bomba pengecut untuk membuat tes ujian keselamatan ujian darah dan sebagainya. Sebenarnya bukan pengecut tentang jarum dan sebagainya. Pengecut kerana tidak mahu dikeluarkan daripada medan untuk pencarian itu. Wow. Semangat yang kental amat saya banggakan. Komitmen dengan perancangan, itulah kata jalannya untuk kita menemui penceritaan yang sepenuhnya tentang tragedi ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keseluruhan anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana menjadi wira kita, hero kita dalam tragedi Batang Kali ini. Betul. Semualah yang terlibat agensi-agensi yang berkaitan dalam operasi mencari dan juga menyelamat tersebut. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Mustaqim, penguasa kanan Bomba 2, dan juga Tuan Juliana ataupun Elias Azlan Musa, penolong kanan penguasa bomba Jabatan Bomba dan juga penyelamat Bukit Jelutong Shah Alam. Kalau kita lihat jaraknya itu mungkin agak jauh juga berbanding dengan lokasi, tapi kesudian mereka sebenarnya untuk misi dan juga mencari dan juga menyelamat itu tetap diteruskan juga. Terima kasih kepada kedua-duanya.